Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Farah Nazurah binti Zulkifli akan membincangkan mengenai tajuk 6 iaitu darurat di Malaysia. Saya Farah Nazurah binti Zulkifli dengan nombor matrik 278464. Semester 1 2020-2021. Masyarakat Melayu mula timbul kesedaran untuk memerintah negara sendiri. Ini adalah kesedaran susulan dengan penjajahan yang berlaku di tanah Melayu. Definisi darurat. Darurat ialah sesuatu pengisytiharan kerajaan terhadap satu situasi yang mampu untuk mengancam kestabilan dan keselamatan negara. Pernah berlaku kekacauan dan keadaan huru-hara yang telah meletus di tanah Melayu. Kebangkitan komunis iaitu Parti Komunis Malaya yang dikenali sebagai PKM pada tahun 1948 sehingga 1960. Darurat yang pernah berlaku di Malaysia ialah darurat pemberontakan komunis dari tahun 1948 sehingga 1960, darurat 1964 iaitu rusuhan kaum yang tercetus oleh Singapura semasa penggabungan dengan Malaysia, darurat 1966 iaitu konflik antara Kerajaan Sarawak, darurat 13 Mei 1969 iaitu rusuhan kaum terhadap keputusan pilihan raya yang dijalankan pada 1969, darurat 1977 iaitu konflik politik antara Kelantan yang telah diperintah oleh PAS dengan Kerajaan Persekutuan. PKM dan zaman Jepun. Pada tahun 1943 sehingga 1945, banyak pergerakan anti-Jepun ditubuhkan. MPAGA iaitu Malayan People Anti-Japanese yang terdiri daripada keahliannya orang Cina. Namun, dia masih terbuka kepada semua kaum. Yang kedua, Parti Komunis Malaya. MPAGA dikuasai oleh PKM pernah mendapat bantuan senjata daripada British untuk menentang Jepun. Mereka menggunakan taktik perang gerila kerana tidak mempunyai tentera yang kuat. Yang ketiga, kekalahan Jepun. PKM melalui pasukan MPAGA keluar dari hutan dan diberi peluang untuk mengambil alih pemerintahan selama 3 minggu sebelum British Military Army BMA tiba untuk membalas budi PKM yang kerjasama dengan British dalam menentang Jepun. Tahukah anda, pemerintahan Jepun pernah memberi peluang kepada orang Melayu memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran. Oleh hal yang demikian, ia menimbulkan kesedaran untuk memerintah negara sendiri dalam kalangan masyarakat Melayu. Beberapa pemimpin politik yang ditahan British telah dibebaskan, iaitu Ibrahim Haji Yaakob, Ahmad Mustamam dan juga Ishaq Haji Muhammad. Seterusnya, ini adalah susu galur mengenai bagaimana MPAGA dibubarkan sehingga berlakunya rentetan peristiwa. MPAGA dibubarkan. PKM diteruskan perjuangan untuk menubuhkan sebuah republik komunis di tanah Melayu. Kesatuan Melayu Muda KMM dipulihkan semula oleh Ibrahim Haji Yaakob. Para pemimpin KMM tidak menyokong Jepun. Hubungan sulit diadakan dengan MPAGA secara diam-diam. Pada tahun 1942, KKM diharamkan oleh pemerintah Jepun kerana bimbang akan mengancam kedudukan mereka, dan seterusnya pada tahun 1943, pemerintah Jepun memberi sokongan terhadap Ibrahim Haji Yaakob untuk menubuhkan sebuah pasukan yang dikenali sebagai Gyun Gun ataupun pembela tanah air iaitu PETA kerana ia mampu menarik sokongan daripada orang Melayu. Seterusnya, para pemimpin tanah Melayu gunakan pasukan ini untuk melengkapkan diri dengan latihan tentera serta mengadakan hubungan sulit dengan MPAGA serta tentera Wataniah. Jepun memberikan sokongan terhadap penubuhan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung iaitu dikenali sebagai KRIS pada bulan Julai 1945 dan penubuhan ini dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob dan juga Dr. Burhanuddin Al-Hilmi.
Infografik. Sebab-sebab kebangkitan semangat kebangsaan semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, slogan Asia untuk orang Asia ini berjaya membina kepercayaan penduduk tempatan. Kejayaan Jepun mengalahkan kuasa British menimbulkan kesedaran terhadap masyarakat untuk berjuang membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Pertubuhan politik iaitu KMM bergiat semula. Peluang diberikan kepada pemimpin Melayu untuk memegang jawatan penting dalam pentadbiran. Ini telah menimbulkan kesedaran untuk memerintah negara sendiri. Punca darurat berlaku. Pengisytiharan darurat 1948. Kegiatan PKM yang semakin mengganas dan terlibat dengan pembunuhan. Menjelang pertengahan tahun 1948, kegiatan PKM semakin mengganas dan menyebabkan banyak pembunuhan. Antara Oktober 1945 sehingga Disember 1947, PKM melakukan sebanyak 191 pembunuhan. Dalam 6 bulan pertama pada tahun 1948, sebanyak 107 pembunuhan lagi dilakukan. Kemuncak keganasan itu berlaku pada 12 Jun 1948 apabila 3 orang pemimpin parti Kuomintang dibunuh di Johor dan pembunuhan 3 orang peladang Eropah dalam masa 1 hari di Sungai Siput, Perak pada 16 Jun 1948. Kemudian disebabkan peristiwa ini, Pesuruh Jaya Tinggi British iaitu Sir Edward Chant bertindak untuk mengisytiharkan darurat di Sungai Siput dan beberapa buah tempat di Johor pada 18 Jun 1948. Ini diikuti dengan pengisytiharan darurat di seluruh Tanah Melayu dan juga Singapura pada 23 Jun 1948. British telah menguatkuasakan undang-undang darurat di seluruh Tanah Melayu serta mengharamkan PKM dan semua pertubuhan di bawah namanya. Kemudiannya, PKM meneruskan kegiatannya secara gerila dengan melalui gerakan bawah tanah. Ini adalah antara usaha-usaha kerajaan yang pernah dilakukan semasa pengisytiharan darurat. Usaha-usaha kerajaan ini antaranya ialah Satuan Makanan, Kawalan dan Rondaan Kampung-kampung, Akta Keselamatan Dalam Negeri, Kad Pengenalan, Perintah Berkurung, memperkemaskan sistem pentadbiran tentera, mengadakan perkhidmatan risikan iaitu Malayan Special Branch yang merupakan cawangan Criminal Investigation Division iaitu CID. Kawasan hitam dan putih menunjukkan kawasan yang bebas daripada ancaman komunis dan juga kawasan yang masih lagi mencari sarang komunis. Komunis antarabangsa telah menukarkan strategi dengan tidak mengadakan pemberontakan bersenjata, sebaliknya ke arah hidup kesemakmuran bersama yang datang daripada doktrin komunis antarabangsa. Tawaran pengampunan. Chin Peng iaitu Setiausaha Agung PKM telah menulis surat kepada Tunku dan juga David Marshall iaitu Ketua Menteri Singapura yang menyatakan kesediaan untuk berunding yang telah ditawarkan selama 3 minggu pengampunan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 9 September 1955. Seterusnya kita akan pergi ke rundingan baling yang telah dijalankan pada 28 dan juga 29 Disember 1955. Pilihan raya pertama pada bulan Julai 1955 telah memberikan kemenangan besar kepada Parti Perikatan. Dan juga Tunku Abdul Rahman telah menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di bawah sistem berkerajaan sendiri. Pemberian taraf berkerajaan sendiri telah mengukuhkan sokongan rakyat kepada British. Oleh hal yang demikian, langkah ini telah menjadikan pengaruh komunis makin merosot dalam kalangan masyarakat. Tunku Abdul Rahman berjanji untuk menamatkan darurat dengan segera. Pada bulan September 1955, beliau menawarkan pengampunan secara beramai-ramai kepada pengganas komunis. Mereka yang menyerah diri tidak akan dikenakan sebarang tindakan oleh kerajaan.
Kemerosotan pengaruh komunis menyedarkan pemimpin PKM terutamanya Chin Peng bahawa perjuangan mereka dikatakan tidak lagi mendapat sokongan rakyat. Akhirnya, Chin Peng bersetuju untuk berunding dengan kerajaan. Antara wakil daripada Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, John Davis, David Marshall dan juga wakil daripada PKM adalah antaranya Chin Peng, Rashid Maidin dan juga Chin Teng. Rundingan ini telah dilakukan pada 28 dan 29 Disember 1955 di Sekolah Kebangsaan Baling Kedah. Kegagalan rundingan. Tunku Abdul Rahman meminta PKM meletakkan senjata dan menerima tawaran pengampunan kerajaan. Namun, Chin Peng tidak bersetuju. Sebaliknya meminta PKM dibenarkan bergerak secara sah sebagai parti politik yang diterima oleh orang ramai. Namun, Tunku Abdul Rahman menolak dengan tegas. Tunku menolak untuk menerima peletakan senjata secara terhormat dan juga bergerak secara bebas dalam masa rundingan damai Baling gagal kerana kerajaan enggan tunduk dengan tuntutan PKM. PKM kembali bergerak secara subversif di dalam hutan-hutan di utara tanah air. Kegagalan pemberontakan PKM adalah disebabkan tiada penyertaan massa, gerakan yang bersifat komunis Cina, agama Islam yang menjadi agama majoriti dalam kalangan masyarakat Melayu, peranan pasukan keselamatan iaitu 10 Batalion Infanti, 161,281 anggota polis, pasukan Commonwealth, CID dan juga cawangan khas mampu mengalahkan pasukan PKM yang hanya ada 10,700 ahli sahaja. Berikut adalah kesan-kesan darurat iaitu sentimen perkauman, pertempatan yang telah dijalankan secara berasingan, kos perbelanjaan yang tinggi iaitu 1 juta pound, kemerdekaan terpaksa dilakukan dengan cepat dan juga ancaman terhadap demokrasi. Akhir sekali, kita dapat lihat perjuangan PKM menemui jalan tamat. Darurat tamat pada 1960. Tetapi PKM masih meneruskan perjuangan subversif di dalam hutan dan juga terlibat dalam beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan negara seperti peristiwa 13 Mei 1969, peristiwa pembunuhan Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim pada 1974, pengeboman Tugu Negara 1976 dan juga perjanjian Damai Hat Nyai 2 Disember 1989. Telah menamatkan perjuangan bersenjata kedua PKM dan diberikan kawasan Betong sebagai kawasan perkampungan kepada mereka. Tahukah anda, pada 31 Julai 1960, darurat telah diisytiharkan tamat secara rasmi. Sepanjang tempoh darurat, sebanyak 6,398 orang anggota PKM telah dibunuh. 1,245 orang telah ditawan dan juga 1,938 orang telah menyerah diri. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.